gari tu biasa. Lagi kau meronta, lagilah kau lebam. Jadi itu masalah kau. Orang dah suruh kau duduk, kau tak nak duduk, memang kau kena tolak, memang kau kena gari. Ini sebenarnya standard. Saya tak boleh macam ni, tuan. Saya cakap saya bagi kita sama. Jangan pegang saya. Jangan pegang saya. Jangan pegang saya. Bagi saya. Tak ada. Keluarkan saya. Saya tak boleh macam ni. Tak ada. Saya tak nak dengar. Saya tak nak dengar. Tak! Saya tak nak lari. Tak ada. Tadi kenapa mesti nak bawa sendiri saya? Jangan. Baik tu. Tolong. Respect saya. Tak. Tengok. Saya tak nak. Tolong. Duduk sana. Jangan sampai saya kasar. Saya dengar. Duduk sana. Saya tak juga. Duduk sana. Saya tak nak. Saya nak jumpa mak ayah saya. Ya, kita akan bagi. Saya nak jumpa. Tak ada. Saya tak nak. Kita boleh masuk, kamu duduk dulu. Kita boleh masuk. Jangan sabar saya. Saya takkan elok. Saya datang sini elok. Awak di kuasa. Saya buat di kuasa. Saya ada. Apa? Kenapa orang buat macam ni saya? Saya suruh kau duduk. Saya tak nak. Saya tak kasar Saya kau dah pun. duduk. Saya dah buat apa? Duduk sana. Saya tak nak. Duduk sana. Saya tak nak. Duduk dulu kami panggil mak bapak. Saya tak nak. Saya nak jumpa mak ayah saya. Duduk sana. Saya nak jumpa mak ayah saya. Kami panggil masuk. Saya nak panggil. Tolong jangan buat macam ni. Kita akan panggil awak duduk. Saya tak ada. Tolong. Duduk. Saya tak kacau. Saya tak ada buat benda apa yang dia. Saya takkan duduk. Janganlah gani saya. Tolong. Tolong jangan gani saya. Baik, kita sama tanah. Tolong jangan gani saya. Baik, kita sama tanah. Jangan gani. Duduk. Tolong jangan gani. Jangan. Tolong. Baiklah. Yang terakhir sekali sebelum gua menarik diri, kan, sebab banyak benda nak kena buat ni, adalah tentang kes Sajat ni. Gua masih terpanggil untuk sentuh sedikit tentang kes Sajat ni. Okay. Sajat ni sebenarnya isu dia adalah kekeliruan gender. Ya. Dalam psikologi dipanggil kekeliruan jantina. Ya. Tetapi ia tidak dapat dibuktikan. Ya. Dia isu dia sebenarnya dia tak pernah buktikan yang dia tu kalau dia kunsa, kan? Kalau dia kunsa belah bahagian mana, sebab dalam Islam sendiri, Islam ni adil. Islam ni adil. Kan? Ada manusia yang memang ada dua-dua. Punai pun ada, N pun ada. Okey, tak kisahlah. Jadi golongan kunsa ni, ni nak cakap pasal golongan yang pelik sikit ni, golongan kunsa ni sebenarnya dalam agama Islam pun dia dah cakap, ya. Kalau ada dua-dua, kan? Bermaksud dia kena pilih mana yang lebih pada diri dia. Kalau dia dua-dua, dia rasa dia suka lelaki, then maksudnya dia pilih perempuan, kan? Kalau dia suka perempuan, dia pilih lelaki. Ini kes kunsa ni, dia ada dua-dua bahagian depan tu. Dua-dua dia ada. So dia pilih salah satu. Tu dari segi agama Islam. Okey. Jadi kes Sajat ni, berbalik pada kes Sajat. Dengar cerita dia dah potong. Dia dah buang. So tak ada bukti. Sampai sekarang lah ni sebenarnya tidak dapat dibuktikan. Dia ni asal dia kunsa ke ataupun dia ni mengada-ngada. Dia ada benda tu, punai tu, tapi dia potong, dia pilih perempuan. Kita tak tahu. Benda dalam kain orang kita tak tahu. Sebenarnya kes ni sebenarnya banyak orang macam ni.
Banyak. Cuma dia ni Insta famous. Betul tak? Banyak lah. Banyak. Cuma dia ni Insta famous. Dia selebriti. Dan kemudian dia buat benda-benda yang menarik perhatian orang. Sehingga menimbulkan, dia dah keliru. Orang lain pun keliru. Yang mana tu, Sajat? Engkau keliru seorang-seorang cukup lah. Jangan sampai mengelirukan orang lain. Yang pasal yang dia buat kebaikan tu bagus. Dari segi agama Islam pun bagus. Kau buat benda baik, kau bagi sumbangan pada orang miskin, anak yatim, itu semua bagus. Tapi bila kau pergi masjid, kau buat benda tu dekat tempat orang ibadah, tapi kau pakai macam perempuan, dalam keadaan jantina kau ni pun sebenarnya sampai sekarang masih orang keliru. So benda tu menimbulkan satu fitnah lah. Sebenarnya fitnah lah. Tu cerita dia. Itu yang orang marah tu. Sampai yang kes kau pergi umrah ke apa benda tu kan, haji ke kan. Itu gua tak tahu. Gua buat umrah ke haji pun gua tak tahu. Sebab gua tak follow sangat. Tapi ni yang gua baca lah. Sampai ke Tanah Suci pun, masa pergi tu macam lelaki, tapi dah sampai sana kau tukar jadi perempuan. Kan memalukan. Jadi disebabkan oleh banyak sangat benda-benda yang Sajat dah buat sehingga dan dia pun Insta famous, dia pun kira selebriti, yang menyebabkan masyarakat nak follow cerita dia ni. Jadi sebagai satu jabatan apa yang tangkap dia? Jabatan Agama Islam Selangor, kenalah panggil. Kalau tak, orang kata tak buat kerja. Betul juga tu kan. So terpaksalah kena tangkap tu biasa saja. Gua pun kena tangkap, kena gari tu biasa. Lagi kau meronta, lagilah kau lebam. Jadi itu masalah kau. Orang dah suruh kau duduk, kau tak nak duduk, memang kau kena tolak, memang kau kena gari. Ini sebenarnya standard. Landu dah biasa kena gari. Dalam Roda-Roda Kuala Lumpur pun kena. Dalam apa tu gerak khas pun kena. KL Gangster pun kena. Bosia pun kena. Gua rasa gua kena gari dah banyak berpuluh-puluh kali. Kunci pintu kerajaan Selangor pun gua kena. Jadi sebenarnya orang jahat macam gua tahu skill-skill apa yang nak buat bila kena gari. Sajat gua ajar lu. Kalau kena gari, kau jangan meronta-ronta. Lagi kau ronta, lagi dia cekak kau punya tangan. Betul je. Lagi kau ronta, lagi dia cekak. Kadang-kadang tu, dulu satu kes si siapa tu, Korili, Adam Korili. Sekarang dah masuk Islam dah. Adam Korili tu kan. Aku jadi polis Roda-Roda Kuala Lumpur Jalan Sekolah Mamat. Gua kena tangkap dia. Tangkap. Kita punya bergelut. Dia pula, kau tahu lah, dia tu fighter. Tapi dia bergelut. Gua dah handcuff dia. Sepatutnya pelakon je lebih. Tapi dia kan, dalam karakter kan. So dia bergelut, jari kuat mencengkaman. Sampai darah dia sampai biru tangan dia. Adam Korili ni, dia punya karakter bagus. Adam Korili ni bagus. Sekarang dah masuk Islam, dia jadi pendakwah bagus Adam Korili. Tapi waktu dulu lah kan, dia bergelut dengan lain sekolah mamak ni, bergelut, habis biru tangan dia, kena gari. Nak buat cerita, gua pula hilang kunci. Punai betul Landu ni. Dah bergelut-gelut tu, tangan dah biru, gua pula hilang kunci. Bergelut-gelut, kunci hilang. Lah kenalah Don Korili kena panggil. Kena bawa pergi balai kat Pandan, dekat mana, Ampang Jaya ke mana, kena buka pakai kunci spare. Tu cerita dia. Pasal gari Landu Zawawi, gari Adam Kori. Ni cerita dulu. Ni cerita betul bro. Dalam Roda Kuala Lumpur. Masa tu kita jadi Lenskopper Mamat. Cakap utara macam palek. Cakap utara macam siam. Tu dia Lenskopper Mamat Mai. So itu cerita dah. Jadi pada korang, budak-budak muda yang tak pernah kena gari, ni Abang Landu ajak hampa semua. Kalau kena gari, relax steady. Buat relax ya. Jangan nak gelut. Lagi cengkam, lagi lebam. Dah lebam jangan tunjuk kat orang. Ni kekasaran oleh pihak berkuasa dan semua ni. Hampa gelut memanglah dia cengkam. Itu dah Lenskopper Abang Amai. Okey. Jadi itu pasal gari. Jadi dan sebenarnya apabila kita dipanggil untuk siasatan, kan? Sebenarnya banyak benda boleh berlaku. Ni nak cerita lagi tu ni sebab gua selalu kena tangkap.
Sebagai contoh, gua pernah kena tertangkap dengan satu IPD. Kes ada beraduk sana, dia bawa making-making, lepas tu kena panggil untuk siasatan. Gua datang untuk siasatan. Sampai je gua duduk bilik IO tu, dia IO mai, dia kenalkan diri, minta maaf Lando, saya dapat arahan tangkap terus. Kejadian sebenar, saksi ada, gua punya lawyer ada. Tok Abu Santo ada, saksi gua. Tanya Tok Abu Santo, tanya lawyer gua. Mai datang, dipanggil untuk siasatan, tiba-tiba anggota kata, minta maaf Lando, saya baru dapat panggilan, ini kat kuasa saya kenalkan siapa saya mendapat arahan untuk tangkap terus. Lagi gampang. Tapi, sebab gua hormat anggota polis, gua cakap, kalau itu arahan dia, tangkaplah. Tangkap, tak ada masalah. Kita tak ada masalah. Sebab kita hormati dia, pegawai tu. Sebab dia manusia biasa yang menerima arahan, bukan kuasa dia yang nak cakap tangkap pun tak tangkap. Bos dia suruh tangkap, tak tahu apa hal. Bos dia suruh tangkap tanpa siasatan, gua pun tak tahu. Itu belakang cerita. Tapi gua beri kerjasama. Peguam gua beri kerjasama dan sebagainya. Tak ada masalah. Tetapi apabila dipanggil untuk siasatan, pergi siasatan, tak payah beramai-ramai, tak payah nak kumpul-kumpul ramai orang, nak buat solidariti, tak payah. Gua selalu kena panggil siasatan sendiri saja ataupun dengan peguam gua. Tak ada nak suruh, hello, esok ni gua kena panggil siasatan, kumpul depan balai 50 orang. Standby, kalau gua tak keluar, korang pekik melulung. Jangan. Korang kena hormat anggota polis. Sebab mereka buat kerja. Sebab hampa ingat, abang polis yang jaga dekat kaunter pengawal depan tu, kat guard depan tu, anggota polis kan, hampa ingat mereka makan gaji buta apa? Nak tengok hampa melalak buat bodoh, mesti mereka kena buat report. Mereka ada kerja, jadi elok-elok mereka tak ada kerja, jadi buat kerja. Jadi jangan menyusahkan orang. Kalau kau kena panggil siasatan, pergi masuk bilik siasatan, bagi kerjasama. Kalau keputusan dia kena tangkap. Jangan berkasar. Sebab selalunya kalau tak berkasar, tak melawan, tak kena gari. Dia kena gari waktu bila selepas dia urin hang ni semua, dia ambil nombor, ambil gambar semua, ambil gambar nombor, nama hang semua, pandang kanan, pandang kiri, pandang depan, ni semua. Masa nak pergi ke van ataupun kereta polis, masa tu baru kena gari. Sampai dekat look up, dia buka gari balik. Ni cerita So sampaikan pada siapa yang belum pernah kena tangkap. So gari ni sewaktu dalam perjalanan saja. Dalam perjalanan saja. Kecuali dalam kes sajak tu, sebab dikenalkan gari, ada unsur-unsur melawan. Tu cerita dia. Faham nak? So sampaikan pada semua orang dan kepada sajak, ini adalah free education untuk hang, supaya kalau datang siasatan, bagi kerjasama. Kalau dia suruh duduk, tolong duduk. Bukan susah sangat nak duduk pun. Jangan sampai melibatkan berlaku kekasaran dan mereka terpaksa menggari. Ini pada semua orang. Baik. So, kita kena hormat anggota polis. Sebab tanpa anggota polis, siapa nak menjaga keselamatan negara? Sama juga dengan JKR. Memang gua faham. Tapi kita masih mengharapkan mereka menjadi yang terbaik. Sebab bukannya kita sampai tu kita nak palam lubang. Kita mengharapkan mereka menjadi yang terbaik. Itu saja. Demi pembayar cukai. Itu saja. So, jadi rasa-rasanya pasal kes sajak ni gua dah cover lah. Tentang berkasar dan sebagainya. Tentang mengapa isu ni menjadi sesuatu yang sangat besar di Malaysia. Menjadi satu yang trending. Kan? Sebab kekeliruan dia menimbulkan kekeliruan masyarakat di Malaysia. Sebab minta maaf, line tak berapa baik. Jadi kita habis kat sini sajalah. Kita habis kat sini saja. Okey. So kita mohon kita jangan menimbulkan fitnah dan sebagainya. Nak buat baik tak ada masalah. Tapi kalau kena panggil siasatan atas kesilapan sendiri, bagi kerjasama. Gua pun buat benda baik juga. Turap lubang, pakai asuah pendek. Ramai juga hina Lando. No problem. Tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah orang nak hina kita. Tak ada masalah. Tapi kalau dipanggil untuk siasatan, pergi. Pergi. Tak ada masalah.
Okey? Tapi bila berkaitan dengan agama dan kita cuba pusing, kan, kita nampak kebaikan diri kita saja, kita tak nampak mana silap kita, itu masalah. Itu masalah. Kita nampak kita buat derma, kita buat sedekah, kita buat baik pada anak yatim. Kita nampak kita yang buat baik saja pun tak boleh. Kita kena nampak buruk kita juga. Dan apabila kita dah panggil syaitan, bagi kerjasama pada pihak berkuasa. Itu saja gua minta. Pada kawan-kawan semua. Betul? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's the news today? I'm Caprice. I'm the rapist. Tag, share, like.